Yang dimaksudkan bangun tengah malam ini adalah terbangun tanpa sengaja pada tengah malam ataupun waktu malam. Bukannya dia kunci alam ataupun jam. Ini kita dah bahaskan. InsyaAllah pada minggu ini kita akan membincangkan satu lagi topik yang berkaitan dengan adab ataupun sunnah tidur Nabi SAW, iaitu mengusap muka dengan kedua tapak tangan semasa bangun tidur. Muka surat 198. Kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para pecinta ilmu, para habaib, muslimin musliman, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah. Kembali kita bertemu dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan oleh Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam Pahang. Seperti biasa, kita masih membahaskan kitab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunnah Shibhil Mansiyah ataupun 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Dan alhamdulillah kita telah pun membincangkan pada kesempatan lalu bab yang ke-12, iaitu pelbagai sunnah berkaitan dengan adab tidur. Dan minggu lepas kita membincangkan tentang keutamaan berzikir semasa bangun di tengah malam, muka surat 196. Jadi kita tegaskan, zikir tengah malam ini berlaku apabila kita tersedar, berlaku perubahan posisi tidur, maka ketika itu berzikirlah kepada Allah apabila kita bertukar kedudukan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, siapa yang terbangun di tengah malam kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian disambung dengan Allah maghfirli, maka akan dikabulkan segala doa-doanya. Kalau dia berwuduk, dia semayang yang pasti diterima. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan sama juga seperti yang Nabi nasihatkan kepada Mu'az bin Jabal, ma min abdin bata ala tuhuri thumma ta'ara minal laili fas'alallah syai' min amri dunia atau min amri akhirah illa a'tahu. Mana-mana orang yang tidur dalam keadaan berwuduk, tersedar tengah malam, dia berdoa sama ada hal dunia atau hal akhirat, Allah pasti akan kabulkannya. Cuma kita dah bahaskan kata ulama seperti yang kita rujuk dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, yang dimaksudkan bangun tengah malam ini adalah terbangun tanpa sengaja pada tengah malam ataupun waktu malam, bukannya dia kunci alam ataupun jam. Ini kita dah bahaskan. InsyaAllah pada minggu ini kita akan membincangkan satu lagi topik yang berkaitan dengan adab ataupun sunnah tidur Nabi SAW, iaitu mengusap muka dengan kedua tapak tangan semasa bangun tidur. Muka surat 198. Kita bacakan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, dia pernah bermalam di rumah Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ibu saudaranya. Fadtaja'tu fi 'ardi wal wisadati wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha, fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasafa al-laila aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalil
Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu nauma an wajhi biyadihi. Ibnu Abbas bercerita ketika dia bermalam di rumah Nabi, giliran Maimunah, salah seorang isteri Nabi yang merupakan mak saudara dia bercerita, kemudian aku berbaring di atas tepi bantal, sedangkan Rasulullah dan isterinya berbaring di tengah-tengah bantal. Rasulullah SAW pun tertidur sampai pada pertengahan malam, baginda bangun lalu duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Sedikit perkongsian tentang Ibnu Abbas dan juga Maimunah supaya tuan-tuan jelas. Kau ada yang tak kenal Ibnu Abbas kata takkanlah tua bangka tidur tiga. Dah, Ibnu Abbas ni budak lagi. Dia budak lagi. Tapi namanya nama besar. Berkenaan tentang Maimunah ini. Maimunah ni adalah salah seorang daripada isteri-isteri Nabi. Mungkin tuan-tuan puan-puan kurang mengenali Maimunah ini. Kita lebih masyhur dengan Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah dan lain-lain. Maimunah juga salah seorang isteri Nabi yang hebat. Dan kita kena maklum bahawa isteri Nabi ni ramai. Ini saya kena ulang banyak kali. Isteri Nabi ramai. Kana lin Nabi, kata Anas bin Malik, kana lin Nabi tis'u niswatin. Nabi ada 9 orang isteri. Ini sepakat Bukhari Muslim. Cuma ada perbahasan total jumlah isteri Nabi sebenar 11. 2 meninggal ketika Nabi masih hidup. 9 orang masih hidup lepas Nabi wafat. Jadi itu yang Anas kata ada 9 isteri. Sehari dua ni orang disibukkan dengan kisah poligami. Poligami yang melibatkan seorang pengarah filem dan macam-macam lagi. Begitu hangat benda ini sampai tenggelam cerita lain. Bayangkanlah. Beramai suami minggu ni kena marah dengan isteri. Tak pasal-pasal kena marah. Yang kahwin orang lain kena marah, dia kena marah. Sebab ialah kadang kita, orang perempuan dia emotional. Oh dia lah orang lelaki ni. Alah kita, jangan cakap gitu, ni kan sunnah Nabi. Sunnah apa? Kita pula kena marah. Boleh sebut ni kan sunnah. Diam sajalah minggu ni tuan-tuan. Memang hangat cerita ni. Tenggelam segala cerita besar-besar yang lain. Hatta Yang Berhormat Perdana Menteri pun ketika dia berada di Jakarta, dia berucap, dia berikan syarat umum di Menara Bank Mega di Jakarta waktu petang sebelum dia ke Sabah tu. Dia sebut nama Menteri Tengku Zafrul jadi Tengku Samsul. Bayangkanlah, tersalah nama lah, bayangkanlah. Cerita bola pun tenggelam semalam, semi-final second leg Piala Mitsubishi Electric AFF. Malaysia kena 3-0 dengan Thailand. Orang tak cerita sangat. Orang perempuan memang sangat sensitif dengan poligami. Itu kita akui. Begitu sensitifnya poligami, sehingga kan kalau tuan-tuan puan-puan perasan, buku kita ni pun, walau namanya 100 sunnah dilupakan, tak ada sunnah poligami. Sebab penulisnya adalah wanita. Profesor Madia, Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid. Orang perempuan. Padahal kan poligami itu kan sunnah. Mana ada dalam ni? Wallahualam, kita sangka baik, mungkin itu bukan sunnah yang dilupakan. Memang sentiasa di hati setiap manusia, agak je lah. Cuma kepada tuan-tuan perempuan, kita jangan benci, jangan anti kepada sistem poligami, kerana hanya kita pernah menjadi mangsa kepada keadaan poligami, sama ada ayah kita, suami kita atau orang yang kita kenal. Sistem itu bagus. Kalau sistem ni teruk, takkan wujud kita. Saya percaya dalam Dewan Semayang ni, ramai di kalangan tuan-tuan perempuan adalah produk poligami. Lahir dari poligami. Mungkin bukan ayah kita, mungkin bukan tok kita, moyang kita. Dulu orang kita, orang tua-tua, tuan-tuan, isteri 3-4 orang, pekan seorang, bera seorang. Hak jadi besar-besar ke diri kita ni mana datang? Sistem itu ada faedahnya. Sebab itu, kita adab kita orang Islam. Ni bukan kita nak membela mana-mana, tidak. Adab kita Nabi ajar, kalau orang itu sedang bergembira, maka kita sebagai saudara se-Islam mesti tumpang gembira. Itu prinsip pertama. Bukannya maki hamun dulu. Tumpang suka dulu. Sampaikan sahabat pernah tanya Nabi, ya Rasul, apa amalan yang paling Tuhan suka sekali kalau saya buat? Nabi sebut sururun yudkhilhu ala muslim. Engkau masukkan kegembiraan dalam hati orang.
Contoh dia dapat kejayaan, engkau tumpang gembira. Kata Anas bin Malik, Nabi pesan, man laqiya akhahu bima yuhibbu liyasurrahu dzalika sarrahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Siapa jumpa dengan saudara dia, cerita sesuatu yang mengembirakan dia, maka Allah akan gembirakan orang ini pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam Saghir. Maka marilah kita jadilah orang yang pertama mengucapkan selamat dan tahniah apabila kita tahu ada saudara kita dapat nikmat. Contohnya dapat anak, dapat pingat kebesaran, dapat beli rumah baru, dapat pergi ke Mekah, dapat naik pangkat. Hatta kalau dia menikah selagi pun kita tumpang, sebab dia gembira. Yang tak gembira ramai, tapi kita ucapkan wa in asabahu khairan hal nak tahu, kata Nabi. Bila saudaramu dapat nikmat, dia suka tahniahkan dulu. Ini dak nikah selagi, oh ni zalim, adil, tak adil, jahat, setan. Jangan gitu. Tahniahlah, itu dulu, tahniahkan dulu. Maka ayolah kita, jika kita tak dapat memberi manfaat kepada orang, jangan mudarat dengan orang. Kalau tak dapat gembira ke orang, jangan sedihkan orang. Kalau payah nak memuji orang, janganlah mengeji. Itu asasnya. Ini saya tak elaborate lebih lah. Malam kan tazkirah maghrib, saya akan ulaskan tajuk kuliah maghrib kita sekarang. Ni ibu-ibu nak datang, tak datang pun tak apa. Sebab tajuknya suamimu, suamiku jua. Malam kan saya akan ulaskan. Orang perempuan taubat tak datang, dia main telefon je duduk belakang. Kita bukan nak membela poligami, tidak. Tapi jangan sampai berjemaah hentam ramai-ramai. Sebab kita juga kebanyakannya adalah produk poligami. Kebanyakan kita. Kajilah balik. Balik kepada tadi, isteri-isteri Nabi ni ramai. Jadi, kalau kita rujuk Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Nabawiyah, isteri Nabi yang direkodkan nombor 1, Siti Khadijah. Ini semua orang kenal. Isteri Nabi yang kedua, Sauda binti Zam'ah. Ini saya ingat tuan-tuan perempuan pun tak pernah dengar nama dia. Sauda ni janda. Umur 65 tahun masa kahwin dengan Nabi. Isteri Nabi yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kitab An-Nihayah disebutkan kenapa Nabi panggil dia Humairah. Bukan sebab pipi dia merah, pakai blusher macam orang sekarang. Tak. Kata Ibnu Athir, kulit Aisyah ni putih. Kana yaqulu laha ahyana ya Humairah tasghirul hamra yuridul bayda. Nabi panggil dia Humairah, merah-merah ni sebab dalam budaya Arab, kalau dipanggil kemerah-merahan, orang tu putih merah. Putih. Jadi bukan dia merah, tak dia putih. Aisyah pun terkenal lah ceritanya, saya tak payah ulah. Isteri Nabi keempat, Hafsah binti Umar. Ini anak pada Sayyidina Umar. Isteri Nabi yang kelima, Zainab binti Khuzaimah. Ini juga janda. Ada beberapa orang anak ketika Nabi kahwin dengan dia. Bukan anak dengan Nabi, anak dengan suami yang dulu. Cuma dia ni meninggal 3 bulan lepas kahwin dengan Nabi. Dia antara isteri Nabi yang meninggal masa Nabi hidup. Isteri Nabi yang ke-6, ini handal, Ummu Salamah. Juga janda, umur 65 tahun. Dia kahwin dengan Nabi, dia dah ada beberapa orang anak. Isteri Nabi yang ke-7 nama Zainab binti Jahash. Yang ini Nabi kahwin sebab dapat perintah dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Isteri Nabi ke-8 nama Juwairiyah binti Al-Harith, juga adalah janda. Isteri Nabi ke-8 Safiyah binti Huyai. Ni dia Yahudi Bani Nadir. Bani Nadir ni dia puak duduk di Khaybar. Khaybar ni 120 km ke arah utara Madinah. Nabi kahwin dengan dia, dalam riwayat sebut dia ni lawa, keturunan Yahudi lawa. Tapi dia selalu kena ejek dengan madu-madu yang lain sebab dia Yahudi. Jadi Nabi pun jenis memujuk. Kata Nabi, innaki benatu nabiyyin wa inna ammaki la nabiyyun wa innaka la tahta nabiyyin. Nabi pujuk dia, tak payahlah layan, tak payahlah sedih sangat mengata kau Yahudi bagai-bagai. Awak tu cucu Nabi. Pak saudaranya kepada tu adalah Nabi dan suami awak Nabi. Ini hadis riwayat Ahmad. Kenapa Nabi cakap begitu? Pujukan ini Nabi berikan kepada Safiyah sebab dia keturunan Nabi Harun. Nabi Harun pula pak saudaranya Nabi Musa dan suaminya pula adalah Rasulullah SAW.
downnya, tak payah down lah. Orang mana, netizen bukan boleh tutup mulut. Yahudi. Sampai sekarang orang ngutuk Yahudi. Harga Yahudi, kalau mahal je harga Yahudi. Isteri Nabi ke-10 nama Ummu Habibah binti Sufyan, juga seorang janda. Masa Nabi kahwin dengan dia, umur Nabi dah 60. Dan Ummu Habibah masa tu umur 35, tapi seorang janda. Isteri Nabi ke-11, ini yang dalam riwayat ni, Maimunah binti Al-Harith. Maimunah, isteri Nabi nombor 11. Sebelum dia masuk Islam, namanya Al-Barrah. Dia juga seorang balu. Masa dia menikah, umur Nabi dah 60. Maimunah masa tu umur baru 36. Dia ni adik-beradik satu mak dengan isteri Nabi kelima yang meninggal masa Nabi hidup, iaitu Zainab binti Khuzaimah. Dia adik-beradik. Dan isteri Nabi yang bongsu nama Maryah Al-Qibtiyah. Ini merupakan hadiah daripada Raja Mesir sebagai jawapan ke atas surat Nabi yang mengajak dia masuk Islam. Dan dengan Maria inilah Nabi dapat anak seorang. Isteri lain semua tak ada anak kecuali Khadijah. Isteri yang lain ni Maria ada anak nama Ibrahim, tapi umur tak panjang, 18 bulan meninggal. Dan dia kahwin dengan Nabi, 3 tahun lepas kahwin Nabi wafat. Dan Maria Al-Qibtiyah meninggal 5 tahun lepas Nabi wafat. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan tengok susunan isteri Nabi ni kepada tuan-tuan nak berpoligami, kena ikut ni. Janda, anak dara. Janda sampai ujung. Itu poligami. Poligami ni adalah pembelaan kepada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak menikah seorang lagi, cari ibu tunggal. Jenis yang buy one free 7 tu. Anak kecil-kecil lagi, suami dah meninggal, anak kecil-kecil, kahwin dengan itu. Oh, ini betul pembela wanita. Yalah, tapi orang-orang di Afrika sana dia suka kahwin poligami, anak dara. Ini orang di Afrika, sini dah. Itu yang bagusnya. Tapi malah cerita lah, balik ke lemarah pula kan cerita poligami ni. Jadi 6 orang isteri Nabi adalah wanita Arab Quraisy. 6 orang. Khadijah, Saudah binti Zam'ah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah. Ini keras betul Arabnya. 4 orang isteri Nabi adalah Arab tapi bukan dari jalur Quraisy. Arab tapi bukan Quraisy. Zainab binti Jahash, Juwairiyah binti Al-Harith, Zainab binti Khuzaimah dan Maimunah binti Al-Harith. Dan Nabi ada seorang isteri yang bukan Arab, iaitu Safiyah binti Huyai, orang Israel. Orang Bani Israel, Yahudi. Balik kepada Maimunah ni, saya nak perkenalkan sedikit. Maimunah ini menarik. Sebelum dia kahwin dengan Nabi, Maimunah ni pernah 2 kali berkahwin. Pertama dia kahwin, ni sebelum dia peluk Islam, dia kahwin dengan Mas'ud bin Amr al-Thaqafi. Tapi bercerai. Kemudian dia kahwin dengan Abu Roham bin Abdul Uzza. Yang ini cerai mati, suami meninggal, dia jadi balu. Kemudian lama dia bersendirian. Dia sendiri tawar diri untuk jadi isteri Nabi. Dia berani. Dia pesan ke orang, khabar ke Nabi, aku nak kahwin dengan dia. Sampai begitu. Peristiwa ini berlaku pada Syawal 7 Hijrah. Disebabkan dia yang propose nak Nabi, turun ayat Quran. Wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan perempuan beriman yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi nak kahwin dengan dia, itu kekhususan bagi kamu, bukan untuk orang lain. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-50. Hebat dia. Itulah Maimunah. Dan Maimunah ini, dia adik-beradik dia ramai perempuan, dan adik-beradik dia ni memang kahwin dengan tokoh-tokoh hebat. Sebagai contoh, Maimunah ni ada kakak. Kakaknya nama Lubabah binti Al-Harith. Lubabah ini wanita kedua masuk Islam selepas Khadijah. Oh, ini memang sparring betul dengan Khadijah. Itu kakak dia.
Lubabah ini dia kahwin dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib pak saudara Nabi. Jadi Lubabah kahwin dengan Abbas, hasil perkahwinan Abbas dan Lubabah dapat beberapa orang anak, antaranya Al-Fadil, Abdullah, Ubaidillah, Qasim. Jadi disebabkan anak sulungnya nama Fadil, jadi Lubabah ini dikenali dengan orang dengan Ummu Fadil. Lepas itu perempuan, kalau kita duduk lama di negara Arab, orang Arab tak panggil nama sebenar kita. Contoh nama perempuan Azizah sebagai contoh. Mas Mukil Karim, apa nama awak? Nama saya Azizah. Min. Dia akan mujur mesti tanya, awak Min, ibu kepada siapa? Kita akan sebut anak sulung kita. Contohnya anak sulung kita nama Azizi. Ya, dia akan Azizi. Yalah Azizi, ta'alihilah. Azizi. Tuan-tuan pun sama jugalah. Kalau kita borak dengan Arab, Mas Mukil Karim, tuan nama apa? Nama saya Abdullah. Abu Min. Abu Min tu anak sulung nama apa? Anak sulung saya nama Kamaruddin misalnya. Abu Kamaruddin dia akan panggil gitu. Anak sulung saya nama Azlina. Abu Azlina. Itu cara Arab. Jadi Lubabah ni lebih dikenal dengan Ummu Fadil. Salah seorang daripada anak Lubabah dengan Abbas adalah Abdullah. Abdullah bin Abbas. Ini yang namanya Ibnu Abbas. Itu dia kata mak saudara kawan ni. Kawan tak batal semayang dengan dia. Tu dia boleh keluar masuk je rumah Maimunah, mak saudara dia. Itu cerita dia, surah dia supaya tuan-tuan faham kenapa Ibnu Abbas tidur rumah Nabi kongsi katil 3 orang. Sudahlah. Itu mak saudara dia. Anak kepada Lubabah. Adik-beradik Maimunah yang lain yang kahwin dengan orang hebat-hebat, ada seorang lagi adik dia nama Salma binti Al-Harith. Salma ni kahwin dengan Hamzah, pak saudara Nabi. Seorang lagi nama Asma binti Al-Harith. Ni kahwin dengan Ja'far bin Abi Talib. Kahwin dengan anak Abu Talib. Yang sedap pula Asma ni lepas Ja'far Abi Talib meninggal, dia kahwin pula dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan last sekali Asma kahwin lepas Abu Bakar meninggal, Asma kahwin pula dengan Ali bin Abi Talib. Oh, dia punya adik-beradik perempuan kahwin dengan tokoh-tokoh yang hebat. Jadi Maimunah ini dia meninggal dunia di Mekah masa buat haji. Umur dia dah hampir 80 ketika itu. Tapi dia wasiat, kalau saya mati, kebumikan saya di Sarfan. Sarfan ni 16 km daripada Mekah. Orang tanya, kenapa puan nak ke bumi jauh daripada Mekah? Kenapa tak di Ma'la ke di mana-mana? Rupanya itulah tempat honeymoon pertama saya dengan Nabi SAW. Nabi lepas kahwin dengan Maimunah di Mekah, perjalanan ke Madinah, Nabi buat kemah di Sarfan dalam perjalanan. Jadi di situ memori indah dia dengan Nabi, biarlah dia disemadikan di situ. Makam masih ada lagi lah di Sarfan. Dia banyak riwayat hadis, ada 76 hadis diriwayatkan, dan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah ini ditakhrij dalam kitab-kitab hadis Bukhari Muslim sebanyak 13 hadis. 7 hadis sama-sama disepakati oleh Bukhari Muslim, kita gelarkan muttafaqun alaih. Ada 1 hadis yang lain sikit daripada Bukhari, dan ada 5 hadis yang ditulis oleh Muslim. Orang hebat Maimunah ini. Kemudian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini, tuan-tuan puan-puan perlu ingat, Ibnu Abbas ni nama besar. Bagi tuan-tuan sekarang yang pergi umrah, sekarang ni umrah dah ada pakej pergi Taif. Dulu tak boleh pergi Taif, sekarang dah ada pakej pergi Taif. Salah satu daripada lokasi wajib lah kita bila pergi ke Taif adalah Masjid Ibnu Abbas. Nanti ada rezeki pergilah Masjid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni nama dia Abdullah bin Abbas. Anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Maknanya dia ni Abbas ni pak saudara Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib adik-beradik dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Pak saudara Nabi betul. Dia pak saudara Nabi ni adik-beradik ayah dia ada 10. Pak long dia nama Al-Harith. Al-Harith ni ada anak nama Abu Sufyan. Abu Sufyan Al-Harith. Pak saudara Pak Ngah dia nama Az-Zubair. Yang ketiga Dirar. Yang keempat Muqawim. Yang kelima
Abdul Manaf, ataupun lebih kita kenal dengan Abu Talib. Yang kena Abdul Uzza, ini pak saudara paling popular, Abu Lahab, pak saudara. Kemudian Hamzah, pak saudara kesayangan Nabi. Kemudian ayah dia Abdullah, dan yang seorang lagi tak diketahui namanya, ada ulama kata namanya Abbad, wallahu alam. Tapi pak su dia Abbas. Ini pak su dia. Abbas ni dia tua 3 tahun je daripada Nabi. Abbas ni orang kaya, seorang hartawan di Mekah. Rumah dia, kalau tuan-tuan pergi ke Masjidil Haram, dekat dengan Babu Ali, pintu Ali, dekat kawasan Sa'i, ada satu pintu, pintu Ali. Itu tapak rumah Abbas. Dia ni seorang pak saudara yang sangat sayang pada Nabi. Walaupun dia tidak bersedia lagi nak memeluk Islam, tapi sebab dia masuk Islam lepas perang Badar, baru dia masuk Islam. Tapi dia sayang sangat Nabi, jaga semua anak saudara seorang ni. Dan Abbas ni bukan calang-calang orang, daripada jalur keturunan dia lah yang membentuk Khalifah Abbasiyah, Umayyah Abbasiyah. Dia salah silahnya Muhammad ibnu Ali, cicit kepada Abbas. Dia jalankan kempen untuk kembalikan kekuasaan khalifah kepada keluarga Bani Hashim di Iran, di Parsi, semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zaman itu zaman Bani Umayyah. Jadi masa pemerintahan Khalifah Marwan kedua, penentangan ini semakin memuncak. Akhirnya pada tahun 750, Abu Al-Abbas As-Saffah berjaya tewaskan tentera Umayyah, kemudian dilantik menjadi khalifah. Jadi kerajaan Abbasiyah ini mendapat sokongan kuat daripada orang-orang di Parsi dalam usaha mereka nak menjatuhkan kerajaan Bani Umayyah. Maka pengganti Khalifah Abu Abbas namanya Al-Mansur. Dia pindahkan pusat pemerintahan Islam daripada Damsyik pergi ke Baghdad. Itu dia Abbasiyah duduk di Baghdad, di Iraq, supaya dekat dengan ibu negara Parsi yang lama. Jadi jalur Abbasiyah ni daripada Abbas bin Abdul Muttalib, orang hebat. Masa zaman Nabi di Mekah sebelum hijrah, masa tu orang Islam susah. Nabi susah, Abu Talib pun susah. Abbas ni banyak bantu. Dan masa Abu Talib jatuh miskin, hampir susah, duit dah tak ada, jawatan dah tak ada, Abbas dengan Nabi lah yang banyak tolong mereka, tolong dia ni. Sebab Abu Talib ni ramai anak. Talib, Akil, Ja'far, Ali, Tolik, Pakhitah, Jumanah, Raitah, ramai anak. Jadi Nabi dengan Abbas, pak saudara dia pakat, kita ambil lah anak dia seorang dua, kita jaga. Itu sebab Nabi ambil Ali dan Abbas ambil Ja'far. Jaga daripada kecil, tolong ke Abu Talib ni, dia susah. Jadi salah seorang daripada anak Abbas ini namanya Abdullah bin Abbas, atau kita lebih kenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni bukan calang-calang sahabat. Para ulama menggelarkan dia ni Habrul Ummah. Habrul Ummah, sealim-alim umat. Ibnu Abbas ni sangat alim. Ada yang memanggil dia Turjumanul Quran, ahli tafsir Quran. Ada yang memanggilnya Faqihul Asr, orang yang paling faham agama pada zaman itu. Ada yang menggelarnya Imam Tafsir, imam ilmu tafsir. Ada yang panggil dia Ibnu Abbas Al-Bahar. Al-Bahar ni lautan, sebab ilmu dia begitu luas. Dalam kitab Tahzibul Kamal dicatatkan, Ibnu Abbas ini lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Budak sangat. 3 tahun sebelum Nabi hijrah dia lahir. Dalam kitab Al-Isabah dicatatkan, ketika Nabi wafat, umurnya baru 13 tahun. Tingkatan 1. Tapi tuan-tuan cuba bayangkan pagi ni, berapa banyak kita ngaji kulo kile dengar hadis riwayat Ibnu Abbas. Kita membayang Ibnu Abbas ni tua. Dok, Nabi wafat baru tingkatan 1. Dan dikatakan bahawa dia hanya dapat betul-betul konsentrate bersama dengan Nabi hanya lebih kurang 30 bulan saja. Tapi dia menjadi alim paling hebat zaman itu. Sehingga kan kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalaulah Ibnu Abbas tu umur sama dengan kamu ni, sama dengan kami, maka tak ada seorang pun antara kami yang mampu bertanding dengan dia, walau hanya 1/10 ilmu dia. Ibnu Abbas ni alim. Apa sebab?
Dua sebab. Ini tuan-tuan perempuan kena ambil iktibar. Sebab kita ada anak cucu boleh buat lah. Nombor satu, Nabi doakan dia. Terkenal satu doa riwayat Imam Ahmad. Masa dia lahir, dia budak, Nabi bacakan doa. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan budak ni faqih dalam ilmu agama dan jadikan dia pandai takwil dan tafsir. Rupa Nabi doakan. Pernah sekali Nabi peluk dia. Nabi doakan dia, Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajar budak ni Quran. Hadis Bukhari. Itu sebab pertama. Jadi kita anak cucu doakan. Walaupun nakal melompat berlari sana sini, jangan panggil beruk, engkau ni macam beruk melompat. Jangan. Doakan. Peluk. Ni bertuah ni, bertuah. Bertuah tu mana kurang-kurang jadi hang tuah. Kalau dah besar-besar. Jangan diberuk-beruk kan anak cucu, tak boleh. Doakan. Pegang kepala, Allahumma faqihu fiddin wa alim tak. Segini. Nabi doa semua ke dia. Itu dia jadi alim. Yang kedua, Ibnu Abbas ni sangat rajin cari ilmu. Dia cari ilmu. Dia katakan apabila ada berita tentang mana-mana sahabat yang simpan satu hadis, Ibnu Abbas akan terus pergi jumpa sahabat itu. Takdirlah sahabat itu tengah dalam rumah tidur waktu siang. Arab tidur siang. Dia tak ketuk pintu, dia tunggu depan rumah. Sampai tuan rumah bangun. Kadang ada sahabat terkejut, buka pintu tengok dia nunggu di depan. Abdullah, apa hal? Datang, ada nak nanya pasal hadis sikit. Dengar cerita tuan ada hadis. Bapa tak ketuk pintu? Tak nak mengganggu katanya. Lah kawan maghrib kan kita jumpa masjid, kau ajarlah awak hadis tu. Kata Ibn Abbas, jangan. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Sifat pendirian dia. Ilmu itu mesti didatangi. Bukan ilmu yang mendatangi. Macam tuan-tuan perempuan ni sedang mendatangi ilmu. Mana kita buat kelas di masjid negeri, datang dari pelosok Kuantan datang. Itu mencari ilmu. Tapi sekarang orang dah malas-malas belaka. Tok guru pergi ke kawasan dia untuk mengajar pula sekarang. Buat banner besar-besar, penceramah sekian-sekian datang ke kampung kita. Mana ilmu yang datang ke kita. Payah nak jadi alim gitu. Nak jadi orang alim, dia kena keluar mencari ilmu. Walhasilnya Ibnu Abbas ini banyak meriwayatkan hadis. Dia duduk di ranking yang kelima dari top 10 sahabat yang paling banyak riwayat hadis. Walaupun umurnya muda. Abu Hurairah tak pelik, dia siang malam tidur Masjid Nabawi itu. Hadisnya simpan 5,374. Itu pun kata Abu Hurairah, aku ada 3-4 guni lagi hadis. Tapi Nabi kata yang ini tak sesuai nak dicerita sebab dia borak sama dengan Nabi. Yang kedua, Abdullah bin Umar riwayatkan 2,630 hadis. Anas bin Malik 2,286 hadis. Aisyah binti Abu Bakar 2,210 hadis. Dan Abdullah bin Abbas walaupun baru tingkatan 1, 1,660 hadis. Ini orangnya, Ibn Abbas. Jadi tuan-tuan perempuan kalau tengok hadis ada nama Ibn Abbas, ini bukan calon-calon orang. Bukan calon-calon orang. Baik, selesai. Kemudian kita tengok apa kata An-Nawawi, surat 198 tadi. Menurut An-Nawawi, hadis tersebut menjelaskan Nabi mengusap muka baginda dengan tujuan membersihkan wajahnya bekas tidurnya. Oleh itu sunat mengusap muka apabila bangun daripada tidur. Jadi mengusap wajah kita dengan tapak tangan adalah sunnah Nabi. Dan hikmah terbesarnya adalah supaya menghilangkan mengantuk yang kita baru bangun tadi. Jadi kita buatlah sunnah ini. Sebab sekarang ramai orang bila bangun tidur gosok mata. Rugi. Gosok muka. Ikut Nabi. Bangun. Tonyoh-tonyoh-tonyohkan muka tu sikit. Apa tujuan dia? Menghilangkan mengantuk dan menghilangkan bekas tidur pada wajah. Dan benda ini dia ada kena-mengena dari sudut sains. Dari sudut sains, ini ada hubung kait dengan mechanoreceptor. Mechanoreceptor ni adalah sensory receptor, sel diria yang boleh memberi tindak balas. Pada kulit jari dengan muka kita ni ada sekelompok keluarga saraf, nerves yang terdiri daripada Merkel, Meissner, Rufilis, Pacinians. Semua saraf ini dia akan memberikan sensasi kepada otak kita.
Itu sebab orang kalau dia usap muka, dia memberi kesegaran. Sekarang ini, selain daripada orang buat urutan badan, ada perkhidmatan urut muka. Sampai dalam jualan online pun orang jual alat facial massage. Ada dulu massage ni untuk belakangnya, belakang, sakit belakang. Sekarang muka. Apa sebab? Ada kena-mengena. Dia memberi relax, memberikan sedap pada wajah kita dan memberi tindak balas kepada otak kita. Jadi itu sebab Nabi minta bangun, gosok-gosok muka dulu sikit, bagi segar balik, tenang. Usap sikit muka tu, bagi urat-urat. Maklum dah tidur lama. Dapat pahala. Sunnah yang ditinggalkan. Sebab sekarang ni orang banyak bangun tidur, capai telefon. Bangun tidur, capai telefon. Rugi. Usap muka dulu. Selesai. Kemudian, ini kita terus habiskan saja bab yang ke-12 ini. Sebab dia lanjutan daripada usap muka tadi. Ini bab akhir lah. Iaitu membaca beberapa ayat terakhir surah Ali Imran dan melihat ke langit semasa bangun tidur. Muka surat 199. Juga daripada Ibnu Abbas, bittu yauman inda khalati Maimunata fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqada falamma kana thuluthul lailil akhiru qa'ada fa nazara ila as-sama'i. Ni lagi jarang buatnya. Aku pernah bermalam di rumah ibu saudaraku Maimunah. Beberapa ketika setelah berbincang dengan isterinya lepas borak-borak, maka Nabi pun beredar untuk tidur. Pada sepertiga malam terakhir, baginda bangun lalu memandang ke langit. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu nauma an wajihi biyadihi thumma qara'a al-'ashra al-ayatil khawatima min surati Ali Imran. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur, baginda terus duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Setelah itu baginda membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim nombor 256, ni Ibnu Abbas lebih panjang sikit hadisnya, menceritakan annahu bata 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faqama nabiyullah fi akhir al-lail fa kharaja fa nadhara fi as-sama' thumma tala hadhihi al-ayat fi Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ila akhir hatta balagha fakina azaban nar. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. Ibnu Abbas cerita dia pernah bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda terbangun pada akhir malam. Kemudian baginda keluar rumah dan menatap langit. Lalu membaca surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Setelah itu baginda kembali masuk ke rumah untuk bersiwak, berwudu, lalu mendirikan solat. Kemudian baginda berbaring, iaitu tidur kembali. Beberapa saat kemudian baginda bangun, lalu keluar rumah, menatap langit dan membaca ayat itu lagi. Setelah itu baginda masuk ke rumah, bersiwak, berwudu, lalu mendirikan solat. Dalam syarah Muslim, An-Nawawi menyatakan hadis ini memberi penjelasan tentang suruhan membaca ayat Ali Imran semasa terbangun dari tidur. Daripada apa yang telah dikemukakan di atas, terdapat amalan sunat yang boleh dilakukan oleh orang yang bangun di tengah malam. Antaranya, buatlah tiga-tiga ni ya. Pertama, mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Yang kedua, menatap langit sekiranya boleh. Yang ketiga, membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sambungan daripada apa yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, lepas Nabi ni dia usap mukanya dengan tapak tangannya, maka Nabi melakukan satu lagi sunnah yang kita memang tak buat lah, iaitu memandang ke langit. Kenapa Nabi memandang ke langit? Hikmah memandang ke langit ni sebab dalam banyak-banyak ayat Quran, ketika Allah menceritakan penciptaan alam ini, Allah mesti sebut langit dulu.
sebelum cipta bumi. Khalqis sama barulah ard. Sama baru ard. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al Hikmatu fi Makhluqatillah, muka surat 17. Dia menyatakan bahawa memandang langit ini dia ada faedah untuk diri kita. Wa qalil fi nazar ila sama 10 fawaid. Ada 10 faedah memandang ke langit. Tanqusul hammi wa taqlilus sawasi wa tazilu wahmil khauf wa tazkuru billah wa tanshiru fil qalbi biqalbi ta'zimillah wa tazilul fikri radi'ah wa tanfa'u li maradis sauda wa taslil mushtaq wa ta'annasul muhibbin wa hiya qiblat du'a'id da'in. Katanya ada 10 faedah kalau kita jadikan satu rutin memandang langit. Pertama, memandang langit, kata Imam Ghazali, boleh mengurangkan kesedihan. Ada problem, suami menikah selagi apa semua, duduk luar, tengok langit. Tengok langit. Ini kata Imam Al-Ghazali lah. Langit ni luas. Langit ni lambang kekuasaan Allah. Jadi bila kita rasa kita tertekan, kecil, kita tengok makhluk ciptaan Allah, ada yang besar, kita lapang. Yang kedua katanya, Imam Ghazali menengok langit ni boleh mengubat was-was. Yang ketiga, boleh menghilangkan rasa takut. Takut benda-benda macam ada hantu ke apa ke, keluar kejap tengok langit. Hilang takut kata dia. Yang keempat, akan menyebabkan kita ingat pada Allah. Langit ni sebab dia besar, kita terbayang kehebatan Allah lah. Kemudian yang kelima, dapat mengembangkan pengagungan Allah di dalam hati kita. Allahu Akbar. Yang keenam, menjadikan kita ini menghilangkan inferiority complex. Rasa rendah diri tak tentu arah ni. Rasa pesimis, rasa negatif, rasa tak boleh. Dengan memandang langit, kita boleh rasa positif. Itu lagu-lagu motivasi untuk orang nak cetuskan kejayaan, mesti langit. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak terus ke angkasa, menggapai bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Langit ni dia simbol kegairahan untuk berjaya. Mana kau tak pandang lah rumput ni, kau pandang tu. Dia memberi kita motivasi, langit ini. Kemudian yang ketujuh, kata Imam Ghazali, dia memanfaatkan, ini bagus, wallahu alam, untuk menghilangkan melankolia. Melankolia ni depression, orang yang sentiasa dalam keadaan stres teruk ni, elok sentiasa memandang langit. Dan yang ke-8 kata dia, wa taslil mushtaq, boleh menghilangkan rindu. Kadang zaman mak ayah pergi ke Mekah, kita tinggal budak. Rindu betul ke mak, pergi Mekah lama kat 50 hari. Zaman tu telefon tak ada, tengok langit lah. Tengok langit. Mak, nampak kapal terbang lalu. Padahal kapal terbang tu dari Bangkok. Jadilah, tengok terbang jadilah. Langit dia mengubat rindu. Teringat arwah ke siapa-siapa pandang ke langit, tengok awan, macam rupa abah pula dah awan. Tengok lama-lama, macam rupa abah pula dia bentuk awan, dia mengubat rindu lah. Taslil mushtaq. Kemudian yang ke-9, menyenangkan orang-orang yang sedang bercinta. Orang sedang bercinta, syair, lagu, gurindam, semua pasal langit belaka. Kalau rindu, pandanglah ke awan, ke bulan, ke semua, tak pandang ke rumput, ke muncuk tak. Semua kerinduan, kecintaan tu jauh di atas sana. Dan yang ke-10 kata Imam Al-Ghazali, wahiyya qiblatu du'a'id da'in. Langit ni adalah kiblat orang berdoa. Mekah jauh. Bila kita doa, pandang ke langit, dia ada satu feeling. Bahkan ketika kita wukuf di Arafah,
Saat-saat akhir sebelum matahari terbenam itu, hari wukuf, momen itu memandang langit, dia ada satu rasa. Doa tu sebab. Sebab memandang langit ni dia menghiburkan. Sebab itu sekarang orang moden ada satu trend yang dipanggil astrofil. Astrofil ni adalah sebutan untuk golongan yang sangat menyukai apa saja yang berkenaan dengan langit. Kelompok yang sangat obses dengan benda-benda yang di langit, benda yang ada di angkasa. Sebab bagi mereka langit ini bagaikan kotak harta karun yang penuh dengan teka-teki dan misteri. Dia suka menengok, melihat bintang-bintang yang bergemerlapan. Boleh membantu golongan astrofil ini menjaga perspektif bahawa ujian dan kesusahan dalam hidup engkau itu kecil berbanding banyak lagi benda-benda lain. Mereka merasa tenang ketika melihat langit yang cerah. Mereka merasa kagum terhadap bintang-bintang yang bertaburan di langit pada malam hari. Dengan bulan sabitnya, dengan bulan purnamanya di sebelah gemintang-gemintang itu. Sebab itu langit ni salah satu terapi. Tuan-tuan puan-puan resok bangun pagi, gosok muka, buka tingkap tengok langit. Pelik pula suami. Ngapa engkau ni? Pagi buta pukul 5 buka tingkap, nyamuk engkau. Tengok langit ke apa? Keluarlah sekejap, tengok langit. Pas main subuh tengok langit. Dia ada satu keseronokan. Sebab itu, salah satu daripada hari kebesaran Islam yang kita kenang adalah Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ini perjalanan Nabi ke langit. Langit ni benda hebat. Saya dulu pernah berforum dengan Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur, angkasawan negara. Masa tu kami dijemput untuk berforum tentang Isra' wal Mi'raj. Saya dari perspektif agama, dia dari perspektif sains. Syekh Muzaffar Syukur ini orang yang layak bercerita tentang langit. Sebab dia pernah naik ke langit yang tinggi. Dia terbang 333 km daripada paras bumi. Tembus ke atas. Dia bercerita dari sudut sains, itu memang payah nak diterima Nabi itu boleh tembus langit. Sebab langit ni dia ada pantang larang, dia ada peralatan khusus. Sebab langit ni ada layer, ada lapisan. Lapisan pertama kata dia troposfera. Troposfera ni 13 hingga 15 km daripada bumi dan ada 90% jisim atmosfera. Kerja troposfera ni dia protect bumi daripada suhu negatif 270 darjah sentigrad. Jadi untuk naik ke ketinggian itu tanpa peralatan itu susah. Sebab makin tinggi udara kurang. Jangankan langit, Gunung Everest itu baru 8,848 meter. Lebih kurang dalam 29,000 kaki. Tapi pressure udara 1/10. Sebab itu orang naik Gunung Everest mana boleh borok suhu kita. Dia kena pakai oksigen. Yang budak Felda dapat panjat Everest. Bagi ucapan, lelah. Kami mengucapkan terima kasih Malaysia. Tak boleh cakap. Jadi bagaimana Nabi naik ke paras itu boleh borok pula dengan Jibril. Gapo dia tu? Gapo dia tu? Gapo dia tu? Boleh borok. Itu dari segi sains dia mengatakan. Itu baru lapis pertama. Lapis kedua namanya stratosfera. Stratosfera ini 24 sampai 28 km daripada bumi. Kapal terbang biasa tak lepas. Sebab kita naik international flight, pergi ke Mekah apa semua, pergi ke Jeddah, naiklah Boeing 747-400 ke, naik Airbus A380-800 ke, itu baru 31,000 feet baru, 31,000 kaki ketinggian, 9.448 km, 10 km saja. Kalau Kuantan Kuala Lumpur domestic flight, naik Mars ke Malindo ke apa, kalau Boeing 737-400, Boeing 737-800, itu rendah. Kalau Firefly itu, ATR 72500 itu baru 16,000 kaki. Itu nampak Sungai Pahang daripada awal. Besar Sungai Pahang. Tak tinggi mana. Satu-satunya flight yang boleh lepas sampai ke ketinggian 28, 24 hingga 28 km ini, jet-jet tentera je. Contohnya Lockheed SR-71 Blackbird. Itu boleh terbang setinggi 25 km daripada bumi dan dia espionage. Dia boleh ambil gambar plate nombor kereta daripada ketinggian 25 km. Dia kapal terbang ni, jet ni pernah cross lautan Atlantik dari New York
pergi ke London dalam masa 1 jam 55 minit saja. Normal flight kelajuan 900 km sejam, 7 jam baru boleh sampai. Kelajuan dia 3,911 km sejam. Mana 3 kali kelajuan bunyi. Jadi logiknya tak boleh naik. Kalau cerita sains, lapis ketiga ozonosfera, ini kerja menyerap ultra ungu. Tak ada pesawat boleh naik melainkan roket, dia panggil roket powered X-15. Dia terbang setinggi 108 km daripada bumi, dia gunakan roket. Sebab dia gunakan roket sebab roket tak perlukan kepada udara. Dan dia punya kelajuan 7,274 km sejam. Maknanya 7 kali ganda kelajuan bunyi. Tetapi kata Syekh Muzaffar, bila dia pergi ke atas, bodi pesawat itu panas 14 kali ganda lebih panas daripada air menggelegak. Jadi berdasarkan sains itu tidak, tapi iman. Bila iman, Allah peduli apa dengan sains? Ikut aku nak bawa hamba aku, kok si aku. Dia gitu lah. Baik itu carilah saintis paling botak pun dalam dunia untuk setuju dengan Isra' Merah, tak setuju. Sebab benda ni mukjizat. Apatah lagi kalau nak bayangkan Nabi pergi ke angkasa lepas, luar daripada angkasa lagi. Pergi angkasa lepas ni, kalau tuan-tuan, sebab kita tak pernah duduk di angkasa lepas. Orang kalau kaji angkasa lepas ni lebih kagum lagi. Angkasa lepas ni kekuasaan Allah yang luar biasa sekali. Dengan planet-planet apa semua. Dengan macam-macam lah. Sebab itu apabila Nabi diriwayatkan, dia pergi ke Isra' Mi'raj menggunakan buraq. Buraq ni apa dalam bahasa Arab? Bahasa Arab maknanya peti, halilintar, guntur, kilat. Kenapakah pesawat itu selaju kilat? Sebab untuk keluar ke angkasa, mana-mana kenderaan pesawat mesti mengatasi tarikan graviti bumi. Graviti ni kuat. Graviti ni benda kita baling, jatuh balik. Kenapa dia jatuh? Kalau orang kampung malas mikir, dia boleh lantak lah ustaz, tak kena kepala aku, sudah. Orang mengaji, dia kaji. Apa jatuh? Tarikan graviti. Maka untuk keluar daripada bumi, pesawat itu mesti berkelajuan minimum 28,500 km sejam. Ataupun bersamaan 10 kali ganda kelajuan peluru. Maka Nabi memerlukan satu kenderaan yang memang pantas. Dan Nabi naik apa? Utitu bil buraq, kata Nabi. Aku didatangkan seekor buraq. Buraq ni kilat. Berapa kelajuan kilat? 150,000 km per saat. Kelajuan kilat hampir setengah kelajuan cahaya dan 100,000 kali lebih cepat dari kelajuan bunyi. Jarak petir dianggarkan 1 km bagi setiap 2.9 saat. Dalam 5 second, cahaya petir boleh keliling bumi 37 kali. Itu menimbulkan kekaguman. Ini yang saya ceritakan tadi. Langit ni satu benda yang penuh misteri. Universe kita 20 billion light years. 1 billion light years itu luas dia. 1 billion tahun cahaya bersamaan 9,455 bilion kilometer kekuasaan Allah. Maka orang yang ada masalah besar, bila tengok langit, Allahu Akbar, Allah is bigger than my problem. Dia jadi begitu. Allah hebat lagi. Masalah aku ni kecil je rupanya. Suami aku menikah, saya lagi ni kecil rupanya. Banyak lagi benda lain. Bukan nak menggalakkan tuan-tuan cerita tu tak. Jangan down. Bak kata orang kampung awak, down ke? Jangan down. Jangan down. Down ke? Jangan down. Itu langit. Kita pun kalau naik kapal terbang, galik menengok awan pun semua. Suka. Suka. Ada hari awan tu macam kapek. Lawa je. Ada masa putih bersusur macam kapas. Lawa. Tapi hati-hati. Awan nampak saja lembut. Tapi sangat digeruni oleh pilot kapal terbang. Orang bawa kapal terbang cukup risau dengan awan. Dia awan ni masa kita belajar sains zaman sekolah dulu. Awan ni ada 4 kumpulan. Awan rendah, awan sederhana tinggi, awan tinggi, awan paling tinggi. Kalau awan rendah ni, stratocumulus, nimbostratus, stratus, satu lagi.
Dia lebih kurang dalam 3,000 meter daripada muka bumi. Dan awan stratocumulus ni dia kasar sikit. Kalau awan yang nimbostratus ni dia gelap dan dia ada lapik-lapik yang kita panggil awan hujan lah kalau kita sekarang ni. Kalau kita tengok gelap je lah, ni gelap nak hujan ni, itu namanya nimbostratus. Lepas tu awan stratus ni dia rendah, tebal dan warna dia kelabu. Awan yang sederhana tinggi ni altocumulus, satu lagi altostratus. Dia terletak lebih kurang dalam 3,000 hingga 6,000 meter daripada bumi. Dia awan altocumulus ni dia berkepul-kepul. Dia tidak rata dan dia berlapis-lapis. Kalau awan tu keluar, pilot tahu cuaca baik. Orang map Malaysia pun dia tengok awan tu, itu dia boleh bagi laporan. Hari ni dia jangka tidak berlaku semalam hujan. Dia ukur pada awan. Dia tengok bentuk awan. Kalau awan altostratus dia padat, dia warna kelabu dan dia macam air sikit. Kalau awan tinggi, cirrocumulus, cirrostratus. Bila masuk bab-bab macam ni, kapal terbang nak kena jaga. Apatah lagi kalau awan yang tinggi ke atas, macam awan cumulonimbus, dia 6,000, 9,000 meter daripada muka bumi, dan kedua-dua awan ni sangat digeruni oleh pilot. Awan cumulus ini dia bentuk kelompok-kelompok bulat. Ada hari kita naik kapal terbang, apabila tiba-tiba je pilot beritahu, hasil pasangkan tali pinggang keledar untuk makluman kita akan mengalami sedikit gangguan dan minuman panas tidak dapat dihidangkan. Tuan-tuan buka je tingkap tengok rupa awan. Ngeri! Awan macam tu dipanggil awan cumulus ataupun awan cumulonimbus ini kelompok-kelompok besar. Dia ada hujan, kilat, petir. Cuma kita tak nampak. Memang orang bawa kapal terbang, dia cakna lah dengan awan-awan ni. Lepas tu bila kapal terbang langgar awan, bergegar. Nampak je lembut. Kita bila bergegar begitu, la ilaha illallah. Hak tengah masang lagu, tukar channel Quran. Takut elah meninggal aku ni sekarang. Takut, gegar. Nak naik kapal terbang kecil ya. Naik payah pelai apa. Dia punya lambung macam langgar bongo. Kung. Macam bongo tu berasa. Dia kenapa dia bergegar? Sebab ni sains sikit kapal terbang ni dia terapung dengan kepok. Kepok dia udara tolak ke atas. Makin besar kepok, makin tinggi kapal terbang tu boleh pergi dan boleh laju. Kepok dia tu. Jadi bila dia ada udara bawah kepok, tiba langgar dia awal, udara hilang. Angin putus angin. Itu dia itu cerita kartunnya lah. Adalah istilah-istilah sainsnya. Lama tak naik kapal terbang, nanti ada rezeki gila. Lepas pada Nabi memandang langit, Nabi pun baca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran, tepatnya bermula inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Bacalah ayat 90 sampai 91 ataupun terus nak baca sampai penghujungnya pun boleh. Penutup Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau tak apa tak apa, telefon ada, buka je YouTube. Ali Imran ayat 190. Jadikan ni sebagai rutin kita. Jadi kesimpulan adab tidur, sebab ni lah. Next week masuk adab lain berkaitan dengan perubatan. Kesimpulan untuk adab tidur, pertama, kita bacalah doa bila bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca doa nak tidur. Dan sahabat menceritakan inilah kebiasaan Nabi. Nanti kita boleh tengok dalam dulu. Rujukannya daripada Huzaifah Al-Yaman dan Al-Barra' bin Azib. Yang kedua, lepas pada Nabi doa bangun tidur, Nabi mengusap wajah untuk nak menghilangkan mengantuk ataupun nak berasa nak tidur lagi ataupun nak hilangkan bekas-bekas tidur pada muka. Kemudian Nabi membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Kemudian Nabi memandang langit.
Sebagaimana hadis daripada Ibn Abbas, fajalasa yamsahu nauma an wajhi bi yadihi thumma qara'a al-'ashra al-ayatil khawatim min surah Ali Imran. Kata Ibn Abbas, Nabi usap muka, Nabi baca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Yang ketiga, ni kita kaji balik. Yang ketiga, bersiwak. Dalam hadis yang terakhir tadi, gosok gigi, bersiwak. Kata Huzaifah, kana Nabi SAW idza qama minal lail yashuthu fahu bis-siwak. Nabi bila bangun, sama ada bangun malam atau bangun pagi, baginda membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis Bukhari Muslim. Keempat, ini tak masukkan di sini, tambahan kita, membersihkan hidung. Masukkan air. Caranya, memasukkan air ke dalam hidung dengan cara disedut. Dalam bahasa Arab disebut istinsyaq. Jadi tuan-tuan puan-puan, masuk bilik air, masukkan air ke dalam hidung. Sedut. Kemudian kita keluarkan balik. Jangan terus sedut. Payah pula kan. Kita keluarkan, disebut istinthar. Sedut, keluarkan balik. Kenapa kita disuruh buat begitu? Sebab Nabi suruh, kata Abu Hurairah, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalatha marrat. Fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi. Bila kamu bangun tidur, bersihkan bahagian dalam hidung sebanyak 3 kali. Sebab malam tadi setan tidur dalam lubang hidung kamu. Hadis Bukhari Muslim. Yang kelima, cuci tangan sebanyak 3 kali. Mungkin kita cuci tangan dulu lah baru masuk tu. Lebih kurang lah kita basuh tangan dulu 3 kali. Kata Abu Hurairah, Nabi pesan, iza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Bila kamu bangun tidur, jangan terus pegang benda. Jangan terus masukkan tangan dalam makanan, ambil terus benda buah kurma kalau nak jaga kesihatan. Jangan. Sebab apa? Kamu cuci dulu 3 kali. Kenapa 3 kali? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Sebab malam tadi awak tidur, awak tak tahu tangan duduk di mana. Garu sana, garu sini, kita tak tahu. Penuh kuku, kuman macam-macam. Jadi bangun, basuh tangan dulu. Basuh tangan, masuk air dalam hidung, gosok gigi, dapatlah sunnah kita mengikut cara Nabi SAW. Itulah lebih kurang perbahasan bab berkenaan tentang adab tidur ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk pada satu bab yang baru, bab yang ke-13, pelbagai sunnah yang berkaitan dengan perubatan, insyaAllah. Jadi buat penghujungnya, kita mewawarkan sekali lagi, Alhamdulillah, program Khatam Subuh 2.0 kita sedang berjalan lancar sekarang ini. Dari ini kita dah pun selesai pagi tadi, makrok ketiga, juzuk pertama, surah Al-Baqarah ayat 44 sampai 59. Jadi hari esok tuan-tuan puan-puan yang ada kesempatan, jemputlah datang sembahyang subuh di masjid kami. InsyaAllah esok kita sambung makrok keempat, juzuk pertama. Kalau ayat yang juzuk awal-awal ni banyak kita hafal. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan datang sambil sembahyang boleh niat mengulang hafalan kita. Habis sembahyang kita sedia makan. Makan kita ada ngeteh pagi insya-Allah. Jadi kalau yang ada nak terus ke kuliah duha tu, iktikaf terus je lah sebab kan ada kuliah duha lagi. Jadi saya kira sekadar itu sebarang penambahbaikan untuk manfaat tuan-tuan puan-puan di masjid, boleh maklumkan kepada pegawai-pegawai masjid sekiranya ada sebarang benda-benda yang boleh kita tambah baik. Kita tutup pertemuan kita dengan doa, moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, mudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah.
Kalau jauh, dekatkanlah berkat waktu duhamu, kecantikannya, keindahannya, limpahkan kepada kami sebagaimana yang kau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.